bosan lah. Nah, dengan anak duk main kat depan rumah pun mungkin tak sama lah sebab kita dah biasa bekerja di padang. Jadi tapi apapun ini satu pengalaman yang cukup baik lah boleh saya rasakan. Okey. Sebelum tu bagi penyokong-penyokong yang baru masuk lah. Tadi ni kita ada ada kekurangan teknikal sikit lah. Mungkin ada terkendala dalam lebih kurang setengah minit. Jadi saya harap semua dapat dengar lah. Dapat dengar apa Akmal cakap ni. Kita test dulu tengok depa komen macam mana kan. Boleh dengar ke tak apa yang Akmal kata. Tak nak kita tengok depa punya review macam mana. Okey. Okey Akmal. Okey, semua dengar clear. Jadi kita teruskanlah dengan sesi kita pada petang ni. Okey, mungkin saya perkenalkan dulu. Hari ni sebenarnya untuk Media Cafe kita akan buatkan trivia pemain lah, bekas-bekas pemain ataupun sejarah pasukan yang menarik lah untuk dikongsikan, untuk isi masa-masa lapang ni, tak ada training dan sebagainya. Jadi kita jemputlah Akmal untuk bersama-sama kita pada petang ni. Media Cafe pada pagi tadi kita ada up lah satu poster berkenaan trivia berkenaan Akmal, pemain yang kita kata memecah inilah apa ke kelab Eropah lah, berkelana selama 3 tahun Akmal. Ya, 2 tahun. 2 tahun, okey. 2 tahun. Dan dapat merasailah pengalaman di sana pada zaman tu. Jadi mungkin pada generasi yang baru ataupun generasi yang dah senior ni kenal lah Akmal kan. Ataupun saya perkenalkan sedikit lah. Akmal Rizal Ahmad Rakli ni adalah anak watan Jitra. Okey, yang kalau tahun 90 tahun 2000 dulu tu kira kemuncak Akmal lah kan. Maksudnya daripada muda-muda main Piala Nike, saya ingat lagi lah kan, saya pun duk Jitra, duk ikut lah kan, duk follow Akmal punya kerja ni. And then main Malaysia antara junior-junior yang sempat bermain kebangsaan yang paling cepat lah. Jadi tu sedikit sebanyak lah, dan karier dia tu the rest is history lah orang kata kan. Jadi petang ni kita akan berinteraksi dengan Akmal sikit lah. Okay Akmal, mungkin Akmal boleh share sedikit lah background Akmal, mungkin poin-poin yang paling penting lah, contoh macam mana terinspirasi nak main bola tu sendiri. Ya, sebenarnya mungkin dari kecil lagi ayah memang seorang yang arwah ayah, seorang yang cukup minat dalam bola, dan dia selalu di awal 80-an dalam 87, 88 tu memang setiap hari ada perlawanan di Stadium Darul Aman. Memang tak pernah miss lah untuk ayah bawa saya dan juga abang kakak untuk ke Stadium Darul Aman. Tempat kami di belakang Tianggul lah, dekat scoreboard lama tu, di bawah scoreboard tu memang tempat saya dan ayah selalu tengok bola lah. Dari situ timbul keinginan dan keseronokan di tengok pemain-pemain Kedah beraksi ketika itu. Kita ada dari goalkeeper kita ada Ahmad Sobri, ada Lee Kin Hong, Radi Maddin, dan striker pada tu kita ada Hussein Jaafar, kita ada ramai lagi lah pemain-pemain yang beraksi dalam tahun 87 kita tu. Masa tu saya baru 6 tahun, dan di situ juga timbul rasa dalam diri ni bertekad kalau satu hari aku nak bermain di tengah padang tu, dan aku nak orang lain pula main tengok aku main. Dan di situ mungkin tercetusnya inspirasi untuk saya menjadi seorang pemain bola sepak. Dan di awal karier saya pun ketika umur 11-12 tahun saya berjaya mewakili pasukan Kedah dalam MSSM, kemudian naik ke tingkatan 1, saya berjaya dapat tempat dalam projek menjelang 2000, iaitu ilham daripada arwah Datuk Ahmad Basri, di mana itulah projek bola sepak pertama yang saya sertai. 5 tahun saya dalam projek 2000 di Komplek Hijau Kuning Alok Star, dan di situ cukup banyak kenangan-kenangan bagaimana saya mengenali cara teknik bermain bola sepak yang betul lah. Jika sebelum ini di Jitra ketika umur 12 tahun ke bawah tu memang tak seperti sekarang ni lah, ada banyak akademi bola sepak, ada banyak kenari kit dan sebagainya. Tapi dulu memang tak ada. Dulu sendiri kita berlatih sendiri di sekolah dengan cikgu, kita berlatih di taman dengan kawan-kawan, dan apabila masuk ke tingkatan 1 umur 13 tahun baru saya belajar teknik asas bola sepak yang sebenarnya. Di situ kendalian coach Fisur Razak,
Cikgu Murti yang sekarang dalam NFDP di KL. Jadi saya rasa dua insan ini yang nama-nama banyak lah orang kata kan. betul, mereka dua ni banyak yang mengajar bakat-bakat muda ketika itu, dan di situlah karier awal saya menyertai bola sepak ni. Okey, Akmal, tak dinafikan semuanya bala sepak ni inspirasi dia sebenarnya adalah ibu bapa lah, betul? Maksudnya kalau ibu bapa tak galak daripada masa kecil, kita tak jumpa lah Akmal, kita katakan. Begitu juga dengan mana-mana pemain pun, kalau kita tanyalah, antara peranan penting sekali semangat mak bapak tu lah, bawa anak pergi training ke, pergi tengok bola ke, benda tu semua membantu, betul kan? Jadi, memang betul, memang kat mana saja saya main sejak umur 12 tahun, mak ayah memang tak pernah tak pi tengok lah, mewakili daerah Kubang Pasu dulu umur 12, mewakili negeri, main di Sarawak mereka pi, bila naik ke umur 14 main untuk Siang College, pasukan daerah Kota Stark, pasukan Kedah, seluruh pelosok negara ni mereka akan sentiasa pi tengok. Jadi itulah yang pengorbanan arwah ayah dan juga mak yang mana buatkan saya rasa sokongan yang cukup kuat daripada mereka berdua yang menjadi kekuatan dan juga dorongan untuk saya membalas sesuatu kepada mereka, menjadikan bola sepak ini sebagai karier saya untuk saya mengharumkan kembali nama mereka, untuk membalas balik jasa dan juga pengorbanan mereka, memberikan saya keyakinan untuk menjadi seorang pemain bola. Okey Iqbal, saya tengok banyak kat komen-komen ni kata idola. Dan nombor 14 tu sinonim lah dengan Akmal kan. Mungkin kita boleh tanya sikit rahsia nombor 14 tu, sebab apa 14? Kalau striker ni selalunya orang kata nak nombor 19, 9 kan, untuk ni. Jadi kenapa 14? Awal dulu saya minat, saya rasa sekolah rendah tu saya masih tengok bola Kedah, tapi belum ada nombor khusus yang saya minat. Tapi apabila naik ke tingkatan 1 tu tahun 1994, ketika itu Farizwan Cik Hamid adalah penyerang utama untuk pasukan Kedah tahun 92, 93. Beliau berada di kemuncak prestasi, menjadi penjaring yang cukup prolific untuk pasukan Kedah, dan di situ timbulnya minat untuk menjadi seperti beliau, dan dari situ juga keinginan untuk memakai jersey. Saya ingin menjadi Farizwan Cik Hamid selepas beliau tiada, dan dari situlah saya mengambil nombor 14 dan memakainya sehinggalah penghujung karier saya. Okey, itu dia, itu rahsia sebenarnya lah. Maksudnya 14 tu inspirasi tu main daripada banyak tempat, tapi salah satunya Farizwan juga menjadi salah satu. Saya ingat rambut lengkuai tu. Akmal pun rambut lengkuai macam dia juga. Ya, memang awal-awal dulu memang kita tengok bola tu, kita minat cara permainan pemain tu, dan kalau boleh kita nak gaya kita sama macam pemain-pemain ataupun remaja-remaja sekarang, mereka minat Ronaldo ataupun David Beckham sebelum ni kan. Mereka ingin menggayakan, tapi apa yang penting adalah kualiti kita di padang, itu yang menjadi faktor yang cukup penting sebagai seorang yang ingin menjadi pemain bola sepak. Okey Akmal, okey kita pergi next stage pula. Sekarang ni dah tahu lah sepas-sedikit perkembangan Akmal macam mana kan. Tapi saya ambil point lah. Sebab Akmal pun dah dalam bentuk kita kata dah masuk ke tahap pembangunan ataupun tim utama sekarang ni. Jadi inspirasi ibu bapa tu penting lah untuk yang peminat-peminat di luar sana. Mungkin nak inspirasikan anak-anak kan. Sebenarnya bukan kita tak boleh nak suruh dia. Kita kena tunjuk kita tu semangat kat anak-anak kan. Hantar mereka pergi semua tempat dan sebagainya. Okey Akmal, next stage dah pula. Okey, yang paling penting dalam karier Akmal bagi saya adalah berkelana di Eropah, di Perancis dan sebagainya. Mungkin ada cerita-cerita yang mungkin Akmal boleh share lah. Mungkin Akmal boleh petik benda-benda yang terkesan di Akmal lah bila berkelana di sana. Bukan takat atas padang bola, mungkin di luar padang bola, macam mana Akmal boleh sampai sana dan sebagainya. Ya, memang itu kita katakan dalam bola sepak ni ada beribu pemain bola sepak di Malaysia, tapi kadang-kadang tuah akan memilih tuah, bukan ada seorang pemain ni je, setiap pemain ada tuah dia masing-masing. Macam saya tak memenangi banyak piala-piala utama di Malaysia, cuma satu piala Malaysia saja saya dapat menang. Saya tidak menang piala FA, saya tak pernah menang Liga Super. Tapi mungkin ini adalah rezeki saya, peluang saya bermain di Eropah
pada tahun 1999 saya berjaya dipilih untuk menyertai pasukan racing club di Strasbourg di situ. Tapi sebelum tu mungkin di peringkat remaja siapa yang sezaman dengan saya dulu mengikuti pengembangan saya, mereka tahu aksi saya ketika zaman remaja. Sebelum tu saya pernah berlatih selama 6 minggu di Jerman bersama dengan Bayern Munich ketika itu, bersama dengan kelab bawah 17, pasukan bawah 17 Bayern Munich. Dari situ mungkin prestasi saya ataupun kemampuan saya dinilai oleh pihak FAM, pihak ejen-ejen yang menyaksikan pemain-pemain Malaysia ketika itu. Jadi tuah memihak kepada saya selepas tamat perlawanan pertandingan kelaikan Olimpik pada tahun 1999. Saya telah ditawarkan untuk menyertai Strasbourg. Ketika itu saya ada hubungan yang baik antara manager kelab Strasbourg ketika itu, iaitu Claude Leroy, yang mana bekas beliau pernah membawa skuad kebangsaan. Jadi di situ ada hubungan yang baik dan beliau menawarkan untuk FAM menghantar pemain terbaik ketika itu, dan alhamdulillah mungkin rezeki saya dihantar ke sana. Dan apabila ke sana bukan sesuatu yang mudah. Ketika umur saya baru 18 tahun, saya didedahkan kepada dunia yang cukup berlainan, satu persekitaran yang cukup berlainan, cuaca yang lain pada Malaysia, pemakanan, yang paling penting adalah budaya di sana. Bukan satu mudah, bahasa yang asing bagi saya. Tetapi apabila saya ditawarkan peluang ke sana, saya tidak memikir panjang. Pertama saya berjumpa dengan arwah ayah dan juga mak. Saya tanyakan mereka kata tak perlu fikir, pergi. Ini adalah peluang yang tak semua pemain di Malaysia dapat. Tak perlu nak fikir perlu pergi, tak perlu pergi. Yang pertama, bagi tahu FM saya nak pergi. Jadi saya terus ambil keputusan untuk ke sana. Alhamdulillah apabila di sana saya telah diberi seorang sahabat iaitu Zuzaili untuk bersama-sama saya untuk menyertai pasukan di sana. Jadi ini bukan satu yang memberi sedikit kemudahan kerana ada seorang rakan menemani saya di sana. Di sana kehidupan bola sepak mungkin berlainan daripada apa yang saya telah alami di Malaysia. Persekitaran di sana, budaya bola sepak, mereka Perancis baru menjuarai Piala Dunia pada tahun 98. Jadi pada tahun 99 suasana bola sepak cukup meriah. Pemain-pemain disanjung seperti mereka lah raja di Perancis. Jadi walaupun Strasbourg adalah kelab kecil, hanya seorang pemain saya rasa yang berada dalam skuad Piala Dunia, tapi itu pun pemain dalam skuad 25 saja. Tetapi suasana bola sepak di sana cukup meriah. Jadi saya rasa saya cukup beruntung untuk berada dalam kelompok bola sepak yang terbaik di dunia ketika itu. Dan bagi saya bukan setakat pengalaman bermain berlatih di sana, tetapi di luar padang itu telah mengajar saya banyak suatu yang cukup bermakna untuk saya hadapi dalam karier saya sebagai bola sepak dan juga sebagai manusia. Okey Akmal, perjalanan Akmal ni agak menarik lah, dan kita pun tahu ketika ini seorang wonderkid Malaysia lah macam Luqman yang boleh dapat kita kata dorongan daripada kerajaan, daripada orang sekeliling untuk pergi berkelana di Eropah. Dan berita hari ni saya dikabarkan dia dah bersedia untuk ni sebab dipanggil oleh kelab Eropah tersebut. Saya nak sebut nama tu tak berapa nak payah sikit, ketik ke apa kan. Jadi mungkin pesanan Akmal lah pada Luqman ni. Mungkin bagi 3 pesanan, tapi pendek lah, jangan panjang sangat. 3 pesanan untuk Luqman ketika berkelana di Eropah. Okey, ini satu peluang yang terbaik kerana bola sepak sekarang satu industri yang cukup besar. Jadi peluang yang Luqman dapat bagi saya bukan suatu yang mudah diperolehi oleh siapa-siapa. Jadi pesanan saya yang pertamanya, tekad beliau. Apa sebab beliau nak ke sana? Jika beliau saja terpaksa mengikut arahan, jangan pergi. Tapi jika beliau nak jadi seorang pemain yang lebih daripada pemain-pemain yang lain, itu adalah tempat yang terbaik untuk beliau. Bila ke sana, jadi diri sendiri. Usaha, disiplin yang tinggi, dengar setiap arahan jurulatih dan juga rakan-rakan sepasukan. InsyaAllah saya rasa dengan apa yang beliau letakkan sebagai dorongan, sebagai keinginan beliau untuk menjadi seorang pemain yang hebat suatu nanti, saya rasa beliau boleh
menjadi seorang yang berjaya. Kerana saya lihat permainan beliau dalam beberapa perlawanan bersama skuad bawah 16, bawah 19 Malaysia, beliau adalah antara prospek terbesar yang ada dalam bola sepak Malaysia ketika ini. Okey, Kamal, seterusnya saya dah baca jugalah apa komen-komen dekat video live ni kan. Selain daripada tu, daripada tanya jugalah bab pengurusan ni. Kami ni di KFA dari segi pentadbiran ni, kita mendoakanlah segala ujian dan musibah pada pemain-pemain dan sebagainya ni adalah untuk sama-sama kita doalah positif lah dapat diselesaikan secepat mungkin. Dan apa yang saya boleh cakap adalah pengurusan ataupun pentadbiran mencuba sehabis baik lah. Okey, itu jawapan yang saya boleh bagilah, dan insyaAllah benda ni dalam masa terdekat akan dapat diselesaikan lah. Okey, itu bukan pasal Akmal, ini pasal kelab sikit, nak update sikit kan. Sebab ramai duk tanya. Tapi banyak kat sini saya tengok mereka masih lagi ingat Akmal ni lah, idola kan. Tengok ada yang komen dia kata masa MSSM dulu tiap-tiap game dia duk pergi tengok game Akmal kan. Peminat tu dah dibina sejak Piala Nike lagi sebenarnya. Kan. Umur 14 Piala Nike tu. Piala Nike bawah 14, tapi saya rasa yang banyak orang perkatakan apabila MSSM tahun 1998 buat di Kedah. Kedah juara ke Kedah? Kedah juara. Kami kalah final. Itu yang kita menang dari perlawanan pertama sehingga separuh akhir, tapi final kita kalah penalti kepada Pulau Pinang. Tetapi selepas tamat MSM kita ada pertandingan Piala Milo bawah 18 tahun, kita dapat menebus kekecewaan di MSSM dengan menjadi juara menewaskan Negeri Sembilan dengan agregat 9-3. Itu yang satu yang saya rasa jika peminat dulu mereka cukup mengikuti perkembangan dari peringkat sekolah pun penuh padang di dulu Facebook, di Padang Mada. Insta pun semua tak ada lagi. Memang tak ada. Dulu memang tak ada kan. Jadi semua akan pergi kat padang tengok betul-betul depan muka depa pemain-pemain yang beraksi itu. Dia menjadi semangat pada saya, semangat pada rakan-rakan lain juga. Yang satu lagi ketika saya bermain bawah 12 dulu, bawah 14, apa yang menjadi inspirasi kami bermain, kami tak kenal. Bila kami keluar, ada pakcik ataupun makcik yang datang tengok bola, dia akan ambil RM5, ambil RM10. Pasal apa ni? Dulu saya puas tengok main. Itu yang cukup memberi inspirasi kepada pemain-pemain dulu lah. Saya rasa bukan saya, pemain-pemain lain dulu pun akan mengalami peristiwa macam ni dulu. Ya. Okey Akmal, terbaik tu. Okey, kita pergi next stage pula kan. Sedikit sebanyak tu kita dah tahu dah berkenaan dengan ni pun semuanya. Okey, sekarang ni berkenaan dengan kerjaya Akmal lah. Okey, kerjaya Akmal sekarang saya ingat di landasan yang baik lah. Dah dapat lesen A. Bermula dengan kelab-kelab pembangunan, kelab kecil, and then naik kepada kelab-kelab simpanan, dan seterusnya sekarang ni bersama dengan Pulau Pinang lah, ada rezeki sebagai pembantu coach, dan mungkin ke depan ada peluang untuk jadi head coach. Jadi Akmal tengok macam mana perjalanan Akmal dalam bola sepak di Malaysia? Ya, Alhamdulillah setelah hampir 19 tahun, tahun terakhir pada tahun 2015 saya mewakili Kedah United dalam Liga FM. Jadi saya merasakan sudah tiba masa untuk saya berhenti bermain. Kecederaan yang saya tak dapat lagi nak kawal lah. Saya boleh bermain, tapi apabila tamat bermain tu saya perlu menjaga lutut saya dengan lebih teliti. Jadi saya rasa saya perlu menukar karier saya sebagai seorang jurulatih. Jadi arwah ayah juga sekali lagi memainkan peranan yang cukup penting untuk saya bergelar seorang jurulatih. Beliau kata sebelum saya pergi lebih jauh, apa kata wujudkan satu akademi sepak untuk saya memulakan pengalaman saya mengajar budak-budak. Jadi di situlah wujudnya pada awal 2016 Akmal Rizal Football Academy di Jitra, dan dari situ jugalah saya cuba belajar bagaimana hendak menjadi seorang jurulatih. Dan apabila saya bercakap dengan jurulatih-jurulatih lama yang pernah saya bermain bersama mereka, mereka kata jika nak jadi seorang jurulatih yang baik perlu menjadi jurulatih kanak-kanak, menjadi jurulatih remaja dahulu. Jangan terus pergi ke atas, kerana ya betul, jika di bawah ni mereka boleh membentuk kita menjadi seorang jurulatih yang baik. Jadi situ saya bertekad untuk mengambil lesen yang lebih serius. Lesen C saya dapat pada tahun 2014, 2017 saya dapat lesen B saya, dan tahun lepas Alhamdulillah saya telah lulus lesen A, AFC dan UFM. Jadi saya rasa perjalanan karier jurulatih saya bermula dari peringkat yang lebih rendah, dan sekarang step yang saya rasa cukup positif. Dan tahun ini apabila
saya ditawarkan oleh coach Ketua Jurulatih Pulau Pinang Manzur Azwira untuk membantu beliau. Jadi saya rasa itu peluang dan juga yang suatu yang cukup berguna, kerana selama saya bersama dengan beliau hampir beberapa bulan ini, beliau antara jurulatih muda yang cukup berpotensi. Banyak yang saya belajar daripada beliau. Apapun sememangnya satu hari nanti saya menanam keinginan, keazaman untuk menjadi ketua jurulatih mana-mana pasukan, tetapi semestinya seperti seorang pemain bola sepak, seperti seorang jurulatih pasukan negeri sendiri, sentiasa saya ingin setiap tahun saya menghantar peluang menghantar untuk menjadi jurulatih di Kedah, tapi rezeki saya di Pulau Pinang, insya-Allah tahun-tahun selepas ini jika ada rezeki bersama mana-mana pasukan di Kedah, ya pastinya ini adalah pilihan pertama saya untuk pulang ke Kedah, mana-mana pasukan yang mereka rasakan sesuai dengan falsafah bola sepak yang boleh saya terapkan bersama pasukan, dan insya-Allah. Tapi dalam bola sepak, jika peluang itu ada di mana saja, kita perlu mengambilnya, kerana pengalaman sebagai pemain ataupun jurulatih bola sepak sentiasa ada di negeri sendiri ataupun di mana-mana negeri. Okey, Rekman, terbaik tu. Pengalaman, cari pengalaman, dan Biancuk ni mungkin sekarang ni tak sampai dah 40 ke, Rekman? Saya tahun ni bulan 12 nanti baru 39. Maknanya lah baru 38 lebih. Kan? Betul, kita tengok dari segi perjalanan tu dah betul dah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, insya-Allah lah kita doakan Akmal nanti satu hari akan balik dapat peluang jadi coach Kedah lah, tapi kena buktikan dulu sebagai ketua jurulatih mana-mana pasukan lah untuk sebagai menimba pengalaman. Okey Akmal, kita pergi sikit lah. Sekarang ni saya tengok Akmal duk update kan pasal anak-anak apa semua ni. Saya tengok ada seorang anak Akmal kan yang lelaki tu lah, yang perempuan ni memang tak main bola, tapi tengok ada minat ke arah bola sepak. Jadi macam mana Akmal sebagai ayah seorang pemain bola sepak tengok anak sendiri tu main bola kan dan ada minat dia, jadi macam mana? Ya, memang saya ada 6 orang anak, 5 perempuan, seorang saja anak lelaki. Dan memang beliau dari kecil kita tengok dia memang tunjukkan keinginan dia, sebab masa saya dulu bermain dulu memang ke mana saja saya akan bawa dia lah untuk tengok game. Jadi sekarang anak lelaki saya Akasha Riz tingkatan 2 sekarang, beliau bersekolah di sekolah menengah Morgong, dan beliau juga dalam skuad skuad hari bukan Lang Muda bawah 14. Dan beliau bagi saya, beliau ada kebolehan yang saya tak ada. Beliau mempunyai kebolehan menggelecek, yang teknik gelecekkan yang bagi saya pun tak boleh buat dulu. Jadi saya perlu asah benda tu. Dan tapi apa yang penting, bagaimana saya nak membentuk pribadi beliau, karakter beliau untuk menahan segala tekanan-tekanan, dan itu yang cukup penting sekarang ini, tekanan luar dan dalam padang, untuk beliau mengekalkan prestasi, untuk beliau berjaya lebih baik daripada apa yang saya lakukan sebagai pemain. Itu yang harapan saya. InsyaAllah. Tahun ni sebab pasal COVID semua, jadi tergendala lah mereka punya kementerian punya liga, dan sebab kita doakan dia akan ikut jejak Akmal lah kan, dengan ni mungkin dia akan inspirasi lah dengan ayah dia kan. Tapi jangan pressure, enjoy football kan, muda-muda ni. Okey Akmal, mungkin saya boleh go round lah dengan ni. Kita masuk, sebab kita janji dengan Akmal pun lebih kurang setengah jam hari ni. Jadi kita tengok kalau soalan-soalan daripada peminat. Tadi kita buka dalam pukul 3 tadi ni, kalau mana-mana peminat-peminat Akmal ni boleh tanya Akmal lah kan. Jadi adalah soalan-soalan yang boleh kita highlight. Dan kalau anda yang ada soalan tu boleh komen di ruangan live Facebook tu. Tapi saya akan pergi ke komen yang post saya berkenaan dengan tanya Akmal tu. Saya akan tanya Akmal. Jadi mana peminat-peminat nak tanya soalan-soalan cepu mas ke Kak Akmal, boleh tanya dalam live Facebook punya komen. Lagi saya round sekali sebelum kita wrap up lah dengan Akmal. Okey Akmal, soalan pertama. Mungkin Akmal ada calculation, kita ada tengok dalam Wikipedia apa semua lah rekod Akmal, tapi Akmal sendiri sebagai pemain, Akmal ada ingat tak berapa total gol jaringan yang Akmal jaringan sepanjang ni lah career sebagai pemain bola sepak? Saya memang dulu saya ada satu buku setiap peluang saya tulis, tapi saya pun tak ingat lah. Tapi saya pun tengok daripada anggaran pengumpul anggaran dia, saya rasa anggaran dia antara 100 ke 130 gol sepanjang karier saya lah. Ya, betul. Itu pun dikira sebagai satu kejayaan lah kan, dalam berapa tahun semua karier Akmal, lebih kurang 19 tahun sebagai pemain profesional. 19 tahun 100 gol tu ratio dia, dan sebagai striker ni okey lah kita kata kan. Okey,
Okey, ni soalan yang menarik juga ni. Tapi soalan pertama tadi berkenaan berapa Akmal jaringkan gol untuk sepanjang kerjaya dia dalam masa 19 tahun. Jawapannya lebih kurang 100 ke 120 gol lah. Lebih kurang. Ya. Okey, yang kedua dia pula. Dalam banyak-banyak jersey Kedah lah ketika mewakili Kedah kan daripada Piala Daiki ke apa sampailah ke skuad senior ni. Jersey mana yang Akmal paling sayang? Mungkin ada nostalgia Kalau- dia, kadang-kadang sayang ni bukan sebab cantik tapi sebab nostalgia dia, walaupun tak elok tapi nostalgia jersey tu dia mahal. Jadi yang mana satu, Diman? Sebenarnya jersey-jersey yang saya pernah pakai sebelum ni untuk pasukan-pasukan negeri, pasukan kebangsaan, bagi saya semuanya ada nilai yang tersendiri buat saya. Pilih satu, Dan kita suruh pilih satu. kalau pilih satu, saya rasa jersey Kedah yang pertama saya pakailah pada tahun 99. Selepas dia tamat sebab selepas tamat kelayakan Olimpik sebelum saya ke Perancis, saya bermain 3 atau 4 perlawanan dalam tahun 99. Pada musim itu arwah Azman Yusof sebagai jurulatih, saya beruntung bermain di bawah Radi Makdin yang ketika itu di penghujung kerjaya beliau, Tan Cheng Ho sebagai bek kanan kita. Jadi saya rasa pengalaman bermain dengan pemain-pemain yang cukup senior ketika saya baru berumur 18 tahun dan itulah kenangan awal saya dalam skuad senior Kedah yang bagi saya jersey Kedah itu pun tahun memang 99. saya cukup. Ya, betul. Jersey Kedah tahun 99 naik harga 5 kali ganda lepas ni. Okey, tu jersey tahun 99. Jenama apa tu? Yang hijau putih tu kah? Betul. Yang lengan putih, baju hijau. Jenama depa cop sendiri. Oh, cop sendiri tu buat sendiri. Betul. Okey, tu klasik tu. Saya pernah tengok tu dekat jersey kolektor peminat hijau kuning. Okey. Seterusnya tadi saya ingat soalan teringin tak nak jadi coach Kedah ni dengan Malaysia. Memang teringin lah kan, tapi pengalaman tu perlu ada dulu dan buktikan kita punya CV semua memang cantik lah kan. Jadi bolehlah kita ditawarkan ataupun kita boleh apply untuk jawatan-jawatan tertentu. Saya ingat soalan tu dah terjawab lah, memang Akmal teringin pun. Betul. Satu hari nantilah Azhar Akmal lah. Okey. Ya, insyaAllah. So, kita ni sikit. Okey, ini mungkin kan soalan sensitif lah, tapi soalan yang berkongsi pengalaman kan. Okey, soalan Mahazir ni, dia tanya apakah mentaliti yang ada pada pemain di zaman Akmal? Okey, zaman tu lah kita kata zaman awal tahun 2000 dan sebagainya, yang mengangkat tahap permainan Akmal yang Akmal rasa tak ada pada pemain lain ni. Mungkin perubahan zaman tu ada perubahan sikit lah, jadi beza masa zaman Akmal dengan zaman pemain sekarang ni lah. Saya rasa dari segi mentality player, saya rasa tak ada masalah pun. Dulu ke sekarang sama. Sebelum saya pun, kita boleh kata zaman sebelum tu 90-an, 80-an, masing-masing setiap zaman ada keupayaan, ada cara mereka mengekalkan prestasi masing-masing. Cuma mungkin sekarang ni lebih banyak umum melihat aksi-aksi dalam YouTube, dalam mana-mana media sosial ataupun TV, aksi-aksi luar negara yang lebih berkualiti, dan itulah kita lihat aksi Liga Malaysia ini agak sedikit kurang. Macam dulu semua hanya tumpukan kepada Liga Malaysia, menyaksikan di stadium, dan itu bagi saya sekarang ini pun ramai pemain-pemain yang berkualiti. Cumanya bagaimana mereka hendak mengekalkan tahap kemampuan mereka itu, dan kita lihat pemain Kedah sendiri pun ada keupayaan untuk menjadi seorang pemain yang berjaya lebih baik suatu hari nanti, tapi cuma mereka perlu teruskan usaha, teruskan dengan keyakinan dan juga disiplin yang tinggi dalam dan juga luar padang. Okey. Soalan seterusnya ni, perlawanan yang paling Akmal ingat lah dalam sejarah sebagai pemain bola sepak. Perlawanan yang paling saya ingat apabila saya bermain menentang Brazil pada tahun 2002. Walaupun perlawanan persahabatan, tapi bagi saya kenangan yang masa tu Ronaldinho saya lupakan. Ronaldo ada. Itu cuma 2 minggu sebelum Brazil ke Korea untuk Piala Dunia dan mereka menentang Malaysia untuk perlawanan terakhir mereka, persahabatan terakhir. Jadi saya bermain dalam suasana sebab saya tengok saiz pemain tu lebih kurang dengan orang Malaysia. Tapi betul, saya lebih kurang, tapi teknik ke ataupun macam mana. Saya ingat permainan pun tak jauh beza. Dia ada lebih kurang perbezaan sikit saja yang kita tak mampu nak ikut.
Saiz memang kita kata Brazil dengan Malaysia ni lebih kurang betul, tapi dari segi kekuatan fizikal mereka lebih macam saya bersaing dengan Lucio Roberto Carlos di pertahanan. Memang kita cuba tolak tapi kita yang bergerak. Memang dia punya kekuatan fizikal lain dan teknik mereka pun bagi saya banyak yang perlu kita belajar. Tapi apa yang menariknya dalam perlawanan tersebut, idola-idola saya tengok sebelum ni, minat sebelum ni, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, semuanya ada di depan mata dan saya rasa itu pengalaman yang akan saya ceritakan pada anak cucu saya. Bukit Jalil? Di Bukit Jalil. Kita terima 4-0. Ya. Okey, yang kedua pula daripada soalan Muhammad Muklis ni, apakah paling disesali sepanjang karier sebagai pemain bola sepak? Mungkin boleh share lah kan benda-benda yang Akmal rasa keputusan tu Akmal tak suka Akmal buat dan sebagainya. Apa yang dikesali oleh Akmal? Saya rasa apa yang saya kesali yang saya tak pernah kongsi dengan siapa-siapa iaitu selepas saya alami kecederaan kali kedua lutut, iaitu pertama Kedah lah. Yang pertama ACL bersama Kedah, tapi saya berjaya membuat rehab yang baik. Tapi kecederaan kali kedua apabila Kedah tidak mahu menyambung kontrak saya pada tahun 2006. Dari itu saya tidak ada tempat untuk saya menjadikan rehab dengan lebih baik. Jadi saya itu yang terlalu panjang masa rehab saya, hampir 5 ke 6 bulan ataupun 7 bulan baru saya dapat kembali bersama Selangor selepas itu. Itulah yang paling saya kesali kerana mungkin dulu tak seperti sekarang kita ada tempat-tempat rehab yang baik. Dulu kita perlu dulu kita perlu berusaha dengan sendiri. Kita perlu ada inisiatif sendiri. Jadi saya kesal kerana saya tak berusaha dengan lebih gigih untuk mencari tempat-tempat yang baik untuk saya jalani rehab. Okey, mungkin Akmal boleh share the best moment dalam karier Akmal? Rasa puas sangat ni, best moment ni. Bagi saya, setiap jaringan gol yang saya jaringkan, dan apabila saya menjaringkan gol, saya berlari ke tepi padang melihat kegembiraan penyokong saya sendiri. Itu adalah satu momen-momen yang terbaik sebagai seorang pemain. Walaupun kami bersukan, bermain bola sepak, tapi apa yang penting adalah kami dapat menggembirakan, menyeronokkan setiap individu yang ada dalam stadium. Itulah tugas kami sebagai seorang pemain bola sepak. Betul, saya faham tu bukan apa, sebab kita duk main sosial ni pun kalau skor tu macam nak melompat kan, tu terang tak ada penyokong. Betul. Ni kalau player profesional, skor bola cantik pula, penyokong 30,000 melompat, itu satu kepuasan yang tidak boleh digambarkan lah. Okey, seterusnya boleh ke mana? Kita ambil dalam masa 5-10 minit lagi tu. Okey, boleh. Okey, mungkin Akmal pernah berkelana di Perancis. Jadi mungkin Akmal boleh tengok apa yang masih kurang lah. Walaupun zaman Akmal pergi tu awal 20-an, tapi dah dikira maju masa tu bola sepak di sana. Sebab negara mereka dah juara ni, and then tengok apa di Malaysia yang paling penting sekali Akmal rasa benda ni benda asas tapi penting sekali untuk kelab-kelab di Malaysia bangunkan lah. Saya rasa pembangunan bola sepak ni adalah yang cukup penting. Contoh, bukan pada tahun 99 saya ke Perancis, tetapi pada tahun 95 apabila saya menang Piala Asia Pasifik Nike bersama skuad Malaysia, kami dibawa oleh pihak Nike ke Amsterdam. Saya melihat sendiri pembangunan bola sepak Ajax Amsterdam pada tahun 1995. Mereka dah bermula, setiap pasukan di Holland, ketika itu di Holland, setiap pasukan ada akademi bola sepak sendiri bermula dari umur 6 tahun sehingga 17 tahun sebelum ada pasukan-pasukan simpanan dan juga pasukan profesional. Itu dah dikira hampir 25 tahun daripada Malaysia. Mereka sudah ada benda itu, tapi kita baru wujudkan NFDP beberapa tahun sebelum ini. Jadi kita dapat lihat tempoh masa yang cukup jauh. Kita mungkin ada projek-projek bola sepak sebelum ni, tapi tak seperti apa yang dilakukan di Eropah. Itulah kita lihat bagaimana bola sepak Eropah cukup maju. Model tu dah ada lah. Akmal setuju lah. Model mereka tu dah ada kat Malaysia. Betul, tapi pelaksanaannya bukan hanya kepada contoh KBS yang melaksanakan NFDP, tapi setiap negeri perlu ada projek bola sepak daripada setiap pasukan-pasukan, setiap kelab tu perlu ada projek bola sepak sendiri, dan itu kita akan dapat mewujudkan lebih banyak pemain-pemain bola sepak, lebih ramai pemain bola sepak yang bermain, lebih banyak pilihan terbaik yang kita akan dapat untuk mewakili skuad kebangsaan. Okey, saya setuju tu. Saya tengok tapi saya
Akmal dapat, mungkin Akmal dapat korek sikit lah info di Perancis tu. Yang saya tengok, bukan kita ni tak ada dari segi teknikal, tapi saya tengok dari segi kewangan lah, kekangan. Sebab kalau ikut model NFDP tu pun, dia memang akak-akak umbi dia negeri-negeri. Tapi yang saya duk dengar-dengar lah, adalah kekangan dari segi kewangan dan sebagainya, menyebabkan benda tu terbantut sikit dari segi yang akak umbi ni kan. Coaching-coaching dan sebagainya. Jadi bila tak ada kelas, coaching tak boleh ada. Kanak-kanak ataupun pelatih-pelatih nak pi training tu jadi macam negative factor untuk depa tak ni kan, apa nak pi training dan sebagainya. Mungkin Akmal boleh tengok model di Perancis tu, isu penajaan ni macam mana? Macam mana depa boleh run benda tu? Ya, saya rasa di sana ataupun di mana-mana negara Eropah ataupun di Asia ni kita boleh lihat Jepun ataupun Korea penajaan cukup banyak sekali. Tapi bagaimana kita nak menarik penajaan dalam bola sepak Malaysia? Bagi saya mungkin negara-negara luar Eropah, mereka bola sepak ini menjadi satu budaya kepada mereka. Tapi di Malaysia budaya bola sepak bukan lagi satu budaya. Kita di sini lebih cenderung kepada hiburan, lebih kepada benda-benda lain yang bukan bola sepak. Tapi di sana bola sepak adalah budaya mereka. Di situ juga mungkin sponsor-sponsor ingin masuk dan kita dapat lihat penjanaan kewangan. Apabila sponsor masuk, mereka akan dapat pulangan yang berlipat kali ganda. Tetapi di Malaysia apabila ada satu syarikat membuat tajaan kepada satu pasukan, mereka tidak dapat apa-apa pulangan, cuma mendapat nama mereka. Tapi apa yang boleh pasukan itu bagi balik kepada penaja, dan itulah yang perlu dilihat oleh pasukan-pasukan negeri, pasukan-pasukan kelab. Dan apabila mereka ingin mendapatkan penajaan mungkin beberapa juta setahun, apa yang mereka boleh pulangkan, dan itu saya rasa jika ada pulangan, penaja akan masuk. Tapi bagaimana caranya, saya rasa orang-orang yang berada di belakang tabir bola sepak ini, mereka lebih faham, lebih arif dengan benda ini. Jadi saya rasa perlu ada satu perstrukturan yang lebih baik dalam bola sepak Malaysia. Okey Akmal, ada yang komen ni, dia kata depa duk teringat lagi gol Akmal masa lawan Sabah. Daripada dribble daripada tengah ke macam mana? Ingat macam mana gol tu? Ya, memang saya masa tu saya baru balik kembali ke Kedah setelah saya berkeluar daripada Kedah sejak 2007. Jadi peluang untuk saya pulang ke Kedah, saya terus ambil peluang itu, saya terus menerima tawaran itu. Tapi saya tidak mendapat tempat yang mudah untuk berada dalam kesebelasan utama kerana kita ada banyak penyerang-penyerang muda, penyerang import yang baik. Tapi apabila diberi peluang dalam perlawanan menentang Sabah itu, saya pun tak tahu, apabila bola berada di kaki, saya bergerak dengan baik ke hadapan dan ada ruang yang baik, saya boleh lepas halangan-halangan dilakukan. Jadi saya terus mencipta jaringan seperti itu. Bagi itu adalah salah satu jaringan terbaik yang saya pernah lakukan dalam saingan Liga Malaysia. Okey, soalan seterusnya. Lagi 5 minit ya Akmal. Boleh Okey. Dia kata partner striker yang paling Akmal ni lah rasa serasi lah dalam karier Akmal ni. Sebab dulu ni mungkin taktikal dia Akmal ni jenis lone striker kan, seorang depan kan. Taktikal Akmal. Tapi mungkin ada partner-partner yang Akmal rasa serasi lah semasa karier Akmal bermain bola sepak. Okey, jika istilah bola sepak sekarang, saya adalah pemain nombor 9 lah yang akan menjadi pemain di hadapan yang betul-betul pure number 9. Saya akan mengharapkan seorang penyerang yang boleh turun untuk membantu midfield untuk memberi bola yang baik pada saya dan juga membuat hantaran-hantaran bersama saya. Saya gembira bermain bersama dengan Hairudin Omar. Saya banyak beraksi dengan beliau dalam pasukan bawah 23 kebangsaan, kebangsaan dan juga pasukan Kelantan, dan bagi saya beliau adalah salah seorang pemain yang boleh membantu saya untuk menghasilkan gol. Lain-lain, saya rasa pemain import yang terbaik pernah saya bermain bersama adalah Marcos Magno ketika saya beraksi dalam Kedah sendiri, dan saya pun terkejut apabila beliau keluar daripada Kedah. Beliau menjadi satu nama besar dalam kelab beliau, dan saya cukup seronok pernah beraksi dengan beliau ketika beliau datang ke Kedah. Beliau baru 19 tahun. Bukan mudah pemain import yang berusia sebegitu beraksi dalam liga kita. Jika kita lihat dulu hingga sekarang, pemain-pemain import yang beraksi semuanya 28 ke 35 tahun. Itu untuk mendapatkan pemain-pemain muda yang berkualiti di luar negara bukan satu yang mudah. Jadi Marcos Magno adalah antara pemain import terbaik yang pernah saya berganding bersama. Okey Kemal, mungkin saya ingat ambil 2 soalan lagi lah.
Yang okey, soalan ni berkenaan dengan suka tim mana lah. Okey, satu tim World Cup, yang satu lagi tim kelab. Tim kelab ni kita nak tahu tim mana ni. Kalau negara saya dari dulu, sejak saya tengok World Cup 94 lah, saya minat pada Romario, memang Brazil. Dari dulu sampai sekarang memang saya akan Kaki tu sama dengan Akmal tu. Dekman, Apa dia? kaki dah yang curve tu sama dengan Dekman. memang dia punya kualiti untuk menjadikan gol tu memang saya rasa susah nak cari kat mana-mana penyerang lah. Beliau bukan seorang yang dribbler, tapi apabila bola ada di kaki beliau tahu bagaimana nak menewaskan pertahanan, nak meletak. Beliau tidak merembat untuk jaring ke gol, tapi beliau meletakkan bola ke dalam jaring. Itu adalah kualiti Romario. Dan dalam pasukan luar negara, saya rasa Chelsea lah. Memang sejak Jose Mourinho masuk ke Chelsea, sejak itu saya meminati Chelsea. Chelsea ya. Ya. Pasal apa Akmal juga Chelsea ya? Bagi tahu sikit. Sejak dulu saya minat Mourinho apabila beliau masuk ke Chelsea, dan saya rasa beliau menukar struktur bola sepak Chelsea itu. Dari situ saya minat Chelsea. Kemudian yang jurulatih Chelsea yang saya kagum adalah jurulatih Juventus sekarang, Sarri. Dan saya cukup minat dia punya falsafah bola sepak, dia punya taktikal, dan itu saya cuba mempelajari ataupun cuba mempraktikkan apa yang Sarri lakukan di Napoli dulu, di Chelsea dan di Juventus sekarang. Beliau walaupun beliau cukup senior, tapi beliau ada aturan bola sepak moden yang perlu saya belajar pada apa yang beliau lakukan. Okey. Saya ingat mungkin soalan terakhir lah. Soalan terakhir. Sekejap lah. Tu ramai yang komen, patut minat Mourinho. Okey, apa satu lagi soalan lah. Cuma itulah Akmal lah. Dalam kita duk bercerita-cerita ni, terima kasihlah Akmal berkongsi kadang-kadang ada benda-benda yang mungkin Akmal rasa benda personal kan, tapi Akmal boleh kongsi itu, kita salut lah Kak Dekman. Jadi soalan terakhir ni live ni dia kita ni sikit. Okeylah Akmal, kita wrap up lah. Terima kasih daripada kami, tapi cuma mungkin rumusan ya Akmal boleh kongsi lah. Satu, pesanan lah kepada player-player muda lah, player-player muda yang nak menceburi dunia bola sepak. Yang kedua, mungkin azam Akmal lah untuk ke depan ni macam mana kan, untuk dari segi karier. Dan akhir sekali tu mungkin boleh berkongsi sedikit lah tips-tips untuk peminat di luar sana lah, dalam bersama-sama menaikkan bola sepak. Bola sepak ni bukan pada pemain saja, tapi pada peminat. Betul. Okey, jadi tiga benda ni Akmal tolong komen lah, wrap up terus kan, sebelum kita tutup. Okey, yang utamanya untuk pemain-pemain sekarang ni, kita tahu peluang untuk pemain bola sepak banyak, boleh membantu pemain-pemain menyara pemain-pemain dan juga keluarga. Jadi jika betul-betul nak menjadikan bola sepak ni sebagai satu kerjaya, usaha dengan segigih yang mungkin dari sekarang, cuba tinggalkan apa yang rakan-rakan anda lakukan, jadikan satu norma baru dalam kehidupan. Disiplin yang tinggi di dalam dan luar padang. Pemain-pemain perlu tahu apa disiplin-disiplin itu. Saya rasa mereka semua tahu. Keyakinan apabila berada dalam dunia bola sepak, apa yang mereka ingin capai, itu matlamat yang perlu mereka tetapkan. Jadi berusaha dengan segigih mungkin, ikhlas dalam apa jua yang kita lakukan dalam latihan. Kita perlu ikhlas, perlu lakukan dengan betul, dengar setiap arahan, setiap suruhan jurulatih, hormat mereka. Jangan sekali-kali melawan mana-mana jurulatih yang anda bekerjasama. InsyaAllah, betul, InsyaAllah akan menjadi pemain yang baik suatu nanti. Dan saya baru beberapa tahun dalam bidang kejurutihan, pastinya banyak lagi yang ingin saya pelajari, dan saya ingin menjadi seorang jurulatih yang berjaya dan memenangi lebih banyak piala daripada apa yang saya menang sebagai seorang pemain. Dan
untuk penyokong-penyokong, saya rasa walaupun liga kita tertangguh dan apabila liga bersambung nanti kemungkinan tidak boleh ada penonton, tetapi terus memberi sokongan, terus beri dorongan-dorongan anda kepada pemain-pemain dan juga pasukan yang anda minat untuk memberi sokongan pada pemain-pemain mencapai kejayaan yang diinginkan oleh peminat-peminat pada pasukan masing-masing. Okey, terima kasih Dek Man. Bukan senang ni nak Alright. dapat ni. Semalam ni saya duk contact Marlon, tapi Marlon biasalah macam saya dah abang tadi lah kan, dia punya masa dia tu lain sikit, tapi tak apa, esok mungkin kita cuba dapatkan Marlon lah. Jadi Akmal ni, Okey, Tajul. Dek Man ni sebagai pembuka sesi video live kita lah. Masa PKP itu tu memang collab terus lah, cuti terus. Okey, terima kasih banyak Tajul. Okey, terima kasih banyak Baik, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan terima kasih Akmal. Okey, Okey, saya baik. nak tak apa Akmal stay situ. Saya just nak penutup sikit lah dekat fan ni. Jadi untuk buat semua penyokong di luar sana, okey, teruskan bersama kami. InsyaAllah esok saya akan try untuk dapatkan Marlon dan kita sama-sama, mungkin anda boleh tinggalkan soalan, nanti kita akan keluarkan satu poster. Tinggalkan soalan di poster tersebut dan saya akan bertanya seperti sesi pada hari ini lah. Dan selain daripada tu, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih lah pada Akmal. Okey, bye-bye Akmal. Okey, Alright. baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.